Awang Sauni. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan Si Butin nombor 9. Silakan. Yang Muhammad Menteri. Tuan Yang Ketua, untuk pengetahuan Yang Berhormat, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM menerusi platform TV, radio dan media barunya berusaha memastikan rakyat segenap lapisan menerima maklumat terkini dan sahih mengenai penyebaran pandemik COVID-19 agar rakyat sentiasa sedar akan bahaya penyebarannya dan mematuhi arahan dan saranan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Menerusi pelbagai penglibatan programnya, RTM menyampaikan maklumat mengenai pandemik COVID-19 sejak ia menular ke negara ini. Sebagai contoh, dalam tempoh 30 Julai hingga 15 Ogos 2020 atau seminggu yang lalu, RTM telah menyiarkan sebanyak 195 program berbentuk wawancara TV dan radio mengenai kempen pembudayaan norma baru di semua platformnya di seluruh negara. Manakala sebanyak 2,629 laporan berita, 30,123 pesanan khidmat masyarakat dan kapsul serta 986 infografik disiarkan dalam tempoh yang sama. Dalam platform media sosial, RTM juga telah menyiarkan sebanyak 18,507 hantaran menerusi semua akaun yang dimiliki untuk mendapat 1.5 juta tontonan menerusi live Facebook mengenai kempen berkenaan dengan tempoh sama. RTM juga komited untuk terus menyiarkan sidang media penting berkaitan pandemik ini secara langsung dalam memastikan rakyat di segenap pelosok negara mendapat maklumat terkini dan sahih mengenai COVID-19. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih di sini kerana kempen ini maka kita lihat maknanya berita tidak benar ataupun berita yang menakut-nakutkan rakyat berjaya dikengkang di mana tidak ada kes dan kita bawa ke mahkamah selepas kita mengadakan kempen dan sebagainya. Cuma satu lagi, kita minta maaflah kepada mereka-mereka yang tidak mendapat line. Kadang-kadang setengah tempat tu saya katakan tadi, adanya vandalism, genset dicuri, kabel dikorek dan menyebabkan kebanyakan TV tidak dapat siaran, konektiviti terputus dan sebagainya kerana vandalism. Dan kita harap benda perkara ini kita dapat kerjasama supaya jangan melakukan perkara ini kerana ianya melibatkan orang ramai. Dan satu lagi, kita meminta maaf terutama dari segi kementerian, kita pejabat pos di bawah kita, pejabat pos. Tetapi masa COVID-19 ni, maknanya ramai kurier ataupun syarikat-syarikat memesan barang ni tidak dapat sampai untuk menghantar barang kepada penerima-penerima yang mereka yang order barang kerana pada masa COVID, kapal terbang, kurier tak boleh terbang. Pilot pun tak dapat bekerja. Jadi pada masa tersebut, mungkin ada rungutan dan kita harap bersabar pada masa itu. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini semua nak jalan seperti biasa. Kapal terbang dan kita tambah. Pejabat pos telah menambahkan 1,300 kaki tangan separuh masa untuk memenuhi permintaan masa musim COVID ni. Dan juga kita tambah ejen di bawah program Post Rider, termasuk kita buka satu pos Langkawi baru, pos pejabat pos baru, supaya memberi khidmatan yang terbaik kepada rakyat di zaman masa COVID ni. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri atas jawapan yang cukup lengkap berkenaan tentang pendekatan kerajaan gunakan untuk mewawarkan tentang gaya hidup selepas COVID ni. Tapi fokus soalan saya adalah berkenaan tentang ekosistem cara hidup digital. Bermaksud the lifestyle of digital di Malaysia. Saya ingin membangkitkan berkenaan tentang sejak pandemik COVID ini, kita dapat lihat penggunaan digital adalah sangat banyak. Peralatan digital diperlukan dan di sini saya nampak berlakunya kemiskinan digital. Saya ingin bertanyakan kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian akan menggunakan suatu peruntukan khusus bagi membasmikan kemiskinan digital ini dengan membekalkan peralatan-peralatan seperti laptop ataupun tablet dan juga handphone kepada golongan yang memerlukan, terutamanya di kawasan luar bandar. Soalan saya, Speaker. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan Yang Berhormat itu khususnya kita jawab berkenaan dengan usaha kita dalam norma baru ni untuk kita membantu dari segi penggunaan digital dan sebagainya untuk menaifkan taraf hidup rakyat. Di antaranya kita buat melalui program di bawah satu agensi di bawah kementerian nama dia MDEC. Dan MDEC ni kita ada program satunya, program PEDAS yang kita namakan PEDAS. Kemudian program-program Global Online Workforce, kemudian program e-rezeki. Bukan sahaja kita mendidik mereka dari segi pengetahuan digital untuk kita
merapatkan pengetahuan digital di kalangan penduduk bandar dan luar bandar, tetapi juga kita bantu mereka dari segi bantuan keuangan. Bantuan keuangan dan juga dari segi MDEC ni ada juga dari segi bantuan yang kita berikan sebagai grant kepada konten-konten ataupun melalui My Creative Venture. Terima kasih. Lepas Soalan pantai. tambahan Ulangan. kedua, Lepas pantai. Lepas pantai. Yang Berhormat Ulu Langat. Terima kasih Bangsa Johor. Terima kasih teman-teman. Saya masih nak menyokong apa yang disebutkan oleh Si Boti tadi. Masalah capaian internet bukan sahaja bermasalah di Palawan Sabah dan Sarawak, tapi di Semenanjung juga seperti di Cenur Pahang dan juga di Sungai Tekali Dusun Tua. Kawasan saya pun masih tak dapat capaian internet ini. Satu kajian daripada IRDP, minta maaf, mengatakan bahawa konsep kerja dari rumah atau work from home wajar diperluaskan kerana terbukti pekerja mampu menyampaikan tugasan tanpa ada pergerakan melalui sosial di ke bandar, dan ini dapat memastikan migrasi luar bandar ke bandar tidak berlaku dengan cepat dan dapat menyelesaikan kegagalan dasar kerajaan mewujudkan perbandaran baru yang tidak berjaya akibat kurang populasi untuk mewujudkan permintaan dan penggunaan di situ. Jadi saya sangat menyokong sekiranya kerajaan ataupun saya ingin mencadang kerajaan supaya menambahkan peruntukan bukan hanya untuk program-program sahaja, tetapi yang paling penting capaian internet itu dulu. Itu sangat penting. Kalau kita buat program macam-macam tapi tidak ada capaian internet seperti di Sabah Sarawak, dia tidak akan bermakna. Soalan Terima Yang kasih. Berhormat. Soalan. Saya dah sebut tadi. Soalan. Tambah peruntukan untuk capaian internet. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi Yang Berhormat, kita telah pun bagi tahu bahawa dari segi peruntukan yang kita dapat, iaitu kita gunakan sepenuhnya untuk pencapaian jalur lebar hingga ke kawasan luar bandar. Sebab itulah tadi saya sebutkan tadi kita ada projek MFCP 1, MFCP 2, MFCP 3 dan seterusnya 4, 5. Sebab KPI kementerian maknanya kita perlu sampaikan jalur lebar konektiviti ini sampai semua kawasan di luar bandar supaya rakyat mendapat kemudahan jalur lebar ini ke semua peringkat. Tetapi saya juga faham seperti yang Muhammad kata tadi, peruntukannya tidak cukup, dan kita juga berharap bahawa kerajaan dapat menyediakan peruntukan tambahan supaya rakyat mendapat kemudahan internet ini. Di samping itu juga, kalaulah dibenarkan contohnya di Dewan Rakyat ini kita kenakan sedikit fee ataupun sedikit charge yang lebih sikit untuk kita, contohnya sebagai contoh payment gateway charge. Mana orang gunakan internet ni, kata belanja 1,000 kita charge 10 sen untuk kita beri kemudahan upgrade infrastruktur luar bandar. Kita charge pula 10 sen. Siapa belanja 1,000 lebih internet, pembelian dan sebagainya yang 2,000, 20 sen. Ini kita boleh buat. Dan ini seperti mana negara-negara luar buat, maka kita akan dapat peruntukan. Jangan kita nak charge 10 sen lagi, belewan pula bangkang dan sebagainya. Ini tak betul lah. Kan? Kita charge, kalau kata 10 sen, 20 sen. Kalau 5,000, 50 sen. Sedikit charge untuk kita tambahkan peruntukan untuk mendapatkan kemudahan infrastruktur jalur lebar hingga ke seluruh negara supaya kita bandingkan kita hebat dengan negara yang jiran kita. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan